Dia tak boleh nak baik betul. Ada orang sampai sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وشرف وكرم ومجد وعظم إلى سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين المطهرين وعلى أصحاب الغر الميامين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تحية مباركة تحية وسلاما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian menggunakan kitab karangan seorang ulama besar daripada bumi Hadramaut Yaman. Tempat saya belajar di bumi Hadramaut, iaitu Al-Imam Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, atau nama judul yang asal Risalatul Mu'awanah, yang telah diterjemahkan oleh Allahyarham Habib Ahmad Sumaid. Keturunan beliau lah adalah Mufti Singapura semasa beliau menterjemahkannya. Kemudian beliau kembali ke rahmatullahi alaih, dan hari ini Mufti Singapura bukan keluarga Said lagi, orang biasa tak lah. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian muka surat 11, perihal keyakinan. Adakah di dalam kita beriman kepada Allah SWT perlu kepada yakin? Pasti. Bagaimana kita untuk memahami rukun iman kalau tidak ada yakin? Kita semua daripada zaman berzaman ataupun sejak kita maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang lahir terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di depan saya ni memang lahir terus beriman kepada Allah SWT, kerana ibu bapa kita orang yang sudah beriman kepada Allah SWT. Tapi mungkin ada orang yang masa lahirnya tidak, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setiap orang yang beriman kepada Allah itu, ataupun kita sebut sebagai rukun iman, dia mesti ada yakin. Kalau tidak ada yakin, macam mana dia nak beriman kepada Allah SWT? Sebab tu keyakinan yang paling tinggi sekali adalah Jilul Ula, adalah generasi yang pertama, generasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu sehingga mereka dibakar, mereka akan dibakar, mereka disiat kulit-kulit mereka. Seperti mana Khabbab Ibnul Arad. Khabbab Ibnul Arad ni sama macam Bilal bin Rabah juga, hamba. Tapi Khabbab Ibnul Arad, dia punya seksa dia lebih teruk lagi. Walau bagaimanapun semua seksa teruk lah, mana ada seksa tak teruk. Tapi
Khabab tu sampai di apa, kalau kita ada nak tarik rumput-rumput yang dah rumput-rumput yang dipotong, lepas tu nak syarik tu, pencakar, apa, Khabab Ibnul Arad dibakarnya besi tu, kemudian disiat kulitnya supaya meninggalkan agama Islam. Allahu Akbar. Maknanya kalau kita lihat bagaimana tentangan dan ancaman serta ujian, siksaan yang kena pada para sahabat Nabi SAW, agaknya sanggup tak kita berdepan begitu? Bagaimana Sumayyah, wanita pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana dia dinampakkan api menggelegak, maknanya apa, benda yang dibakar dengan api menggelegak, macam kita panggang ikan ke apa, kita bakar, goreng, itu apa, minyak tu meletup-letup tu, itu kalau kena kulit, mau hancur, hangus. Jadi ketika mana dibakar begitu, Sumayyah berada di hadapan di hadapan tempat tu, dia tak mampu, tapi babynya berkata, ya ummah, ya ummah anti fil haq, wahai ibu, kamu dalam kebenaran, jangan takut. Maka Sumayyah loncat masuk dalam kawah yang menggelegak tu. Allahu Akbar. Agak-agak kalau zaman sekarang kita diuji macam tu, adakah kita mampu nak berdepan? Sebab itu Allah SWT lebih tahu apa yang Allah SWT uji pada setiap hambanya. Mungkin kalau kena ujian macam itu, berapa ramai di antara kita yang lulus, berapa ramai di antara kita yang mampu untuk berdepan. Maka jangan lupa puji syukur pada Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am zahiratan wa batinah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir dapat ibadah. Kita alhamdulillah pergi masjid dapat ibadah, pergi masjid boleh dengar ceramah, boleh dengar pengajian ilmu. Ada sebahagian tempat langsung ditutup. Hari itu Allah uji kita sekejap. Covid melanda. Bagaimana perasaan kita? Semuanya mengatakan nak datang masuk masjid, nak datang masuk masjid. Tapi bila masjid dah buka, berapa ramai yang masuk? Masa tak bagi, semuanya mengeluh, semuanya mengata, semuanya mengejek. Bahkan AJK masjid paling hebat. Bila buka, tapi yang saya pelik, mana datang 6 orang sembahyang Jumaat. Itu sehinggakan saya dengan sahabat-sahabat saya keluar hantar surat pada Sultan Selangor, untuk bagi tahu macam mana ni. Takkanlah jemaah Jabatan Agama boleh memudahkan dengan 6 orang saja. Adakah 6 orang itu kaul yang dia, kalau kita lihat kaul yang paling sedikit 14, bukan 6, tak tahu mana dia datang. Jadi kalau kita lihat itu, orang pun ada yang dia kautim dengan jemaah AJK, ada sembahyang ke atas, ada sembahyang tepi. Yang penting dia nak cukupkan 30, cukupkan 40. Sebab memang kalau kita tengok dalam syarat solat Jumaat 40, tapi tengok musim Covid melanda 6 orang, lepas tu apa? Lepas tu 14, lepas tu 30. Alhamdulillah sekarang ni diberi balik. Tapi cuba congak berapa ramai ahli penduduk kita yang masuk masjid. Ada yang masih mengadu, manalah jemaah ni, jemaah hilang. Jemaah hilang setelah Covid. Baik, sebab itu kita kena rasa sayang dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rindu nak masuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata anda melihat seseorang yang berulang alik daripada rumahnya ke masjid, fashhadu anna lahul iman, maka saksikanlah ke atasnya iman. Maknanya orang yang suka datang masjid ni, dia dah beriman kepada Allah Subhanahu Taala.
itu janji ataupun itu jamin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang masyhur, hadisnya yang sahih. Baik. Perihal keyakinan, ingatlah bahawa keyakinan itu penting. Tapi sebelum tu saya jawab. Siapa ada tanda kelas pengajian kita permulaan bila tadi? Sebab pagi tadi saya khatam kitab Syama'il Muhammadiyah SAW. Mula-mula pengajian tu saya datang sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Lepas tu dah lama-lama sebulan sekali. Lepas tu tadi khatam. Rupa-rupanya masa baca tu 4 hari bulan 8 4 Ogos 2013. Masya Allah. Maknanya nak menunggu sampai khatam. Kalau sebulan sekali ni, dia tak apa, anak murid datang tak apa, maknanya boleh terus juga. Tapi kalau cikgu tak datang, itu berat. Jadi bila tarikh kita, nanti lepas tu saya cakap lah, yang mana ada, yang mana tiada. Maksudnya yang dulu hadir selalu, lepas tu dia dah tak ada dah. Dia dah pergi kembali ke rahmatullahi alaih. Jadi maknanya pengajian kat masjid ni tak tahulah. Siapa yang ada, siapa yang tiada. Silap bulan ustaz yang tiada. Baik. Perihal keyakinan. Wahai saudaraku yang kucintai. Ini memang style kitab ni. Wahai saudaraku yang kucintai. Ini pengarang kitab. Tapi dulu pernah saya kata Habib Abdul Haddad ini matanya buta. Mungkin ini pidato dia masa dia mengajar anak dia yang menulis. Wahai saudaraku yang kucintai, hendaklah engkau perkukuh keyakinanmu serta memperbaikinya, kerana keyakinan itu bila bertempat di hati serta menguasainya, menjadilah yang gaib, yakni yang tidak terlihat itu semacam yang syahadah. Masya Allah, yang terlihat. Dan ketika itu akan berkatalah si orang yang yakin itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamah wajah. Moga-moga Allah SWT memuliakan wajahnya, karamallah wajah. Jika tersingkap semua yang di belakang tabir, jika tersingkap semua yang di belakang tabir, maknanya kalau Allah SWT buka segala apa yang ada dalam rahsia-rahsia perbendaharaan Allah. Contohnya semayang. Apa rahsia semayang? Rahsia semayang, kalau kita lihat yang jelas, Rasulullah SAW sebut, apabila seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunaikan solat, kemudian apabila ia bertakbir, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil semua dosanya, diletakkan atas kepalanya, di atas kepalanya. Apabila ia takbir, kemudian apabila ia rokok, semua dosa-dosanya jatuh bercucuran ke lantai. Maknanya kalau kita dengar hadis ni, agaknya macam mana semayang kita? Kalau Allah nampakkan nilai semayang tadi, Allahu Akbar, semua dosa tu ada kat atas. Allahu Akbar, jatuh semua. Sebab tu kalau kita ingat, kalau tak silap saya, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, Allah SWT nampakkan dia. Ini dipanggil Ainul Basirah, mata hati, Ainul Basirah. Ketika mana Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Hasan, dia kata, apa yang kau nampak ketika mana orang mengambil wuduk, wahai Hasan? Lalu ia mengatakan, apabila air yang ia ambil, air itu jernih, tapi yang keluar itu keruh. Maknanya kalau sampai tahap Allah bukakan Ainul Basirah, apabila kita ambil wuduk tadi, akan nampak air keruh keluar. Itu kalau nampak lah. Kalau tak nampak, buat nampak tak boleh. Maknanya tengok macam mana Sayyidina Ali, sebab tu nama dia Sayyidina Ali karamah wajah.
apabila beliau Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman khafat malaikatur rahman. Sayyidina Uthman digelar disegani ataupun disegani oleh malaikat, kerana apabila beliau nak masuk kamar mandi, beliau akan membuat satu tempat yang kosong. Dia kata, malaikat duduk sini, aku nak masuk dalam. Maknanya sampai tahap macam itu. Maknanya menunjukkan bahawasanya ia tahu malaikat yang ada di sini kiraman katibin, malaikat yang mencatat kanan, mencatat kiri. Apabila masuk tandas dia tak ikut, ataupun malaikat hafazah, malaikat menjaga kita, dia tak masuk. Maka diri kita yang masuk. Tapi ada pendapat mengatakan hafazah tu ada, tapi bila kita telanjang bulat, dia tak ada, ataupun dia ada di luar saja. Walhasil maknanya di situ adab min adabil ghusl, dengan adab yang mandi. Sebaik-baiknya adabnya mandi ni memakai kain basuhan. Kain basuhan itu sebaik-baiknya, kerana ada makhluk lain yang tengok. Ada makhluk lain yang tengok. Baik, Sayyidina Ali karamah wajhah mengatakan, jika tersingkap semua yang di belakang tabir, maknanya apa saja yang Allah SWT berikan, Allah nampak kan? Kita hari ni buatnya tapi tak nampak. Agak-agak kalau kita nampak macam mana? Kalau Allah nampak, pasti masjid ni penuh sampai keluar majlis Jumaat. Pasti. Tapi sebab tak nampak. Al-iman yu'minu bil ghaib. Allah nak tengok siapa yang betul-betul beriman kepadanya. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kamu saksikan, kamu lihat dia berulang-alik daripada masjid ke rumah, daripada masjid ke rumah, maknanya solat subuh masjid, surau rumah, zuhur masjid, rumah, asar masjid, rumah, maghrib masjid, rumah, isyak masjid, rumah, fashhada anna lahul iman. Saksikanlah dia hamba Allah yang beriman. Bukan mudah nak istiqamah ni. Sebab itu ada orang kejar karamah. Orang yang belajar tarikat ni kadang-kadang dia kejar karamah. Dia belajar dia kejar, bila aku boleh jalan atas air ni, bila aku ni jadi kebal. Tapi sebenarnya benda itu tidaklah hebat seperti mana istiqamah. Istiqamah ni adalah orang yang melazimi sesuatu perkara walaupun sedikit. Itu istiqamah. Tapi berapa ramai orang boleh buat istiqamah? Sebab tu dia kata al-istiqamatu a'zamu minal karamah. Istiqamah lebih agung, lebih besar daripada karamah. Sebab karamah dapat sekali ya. Istiqamah berterusan, sehingga kan Allah SWT memberikan ma'rifatullah. Keyakinan itu diibaratkan jika tersingkap semua yang di belakang tabir, nescaya tidaklah aku bertambah keyakinan. Lau kushifatil ghita mazdadtu yaqinan. Itu ayat bahasa Arab dia. Kalaulah dibukakan ataupun disingkapkan tabir-tabir, mana tabir-tabir yang rahsia-rahsia ni, tersirat. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW kata, solat 2 rakaat solat subuh, solat sunat subuh 2 rakaat, lebih baik bumi dan seisinya. Agaknya apa gambaran Allah nak bagi? Kalau Allah tunjukkan 2 rakaat yang kita solat sunat, ini semayang tarawih dia kejar, semayang sunat ba'diyah isyak tak nak semayang. Berapa ramai orang sibuk dengan tarawih tapi sunat isyak ba'diyah tak buat. Ini semua orang yang berkira dengan Allah. Berkira, dia ingat nilai itu okey, ni nilai lagi mahal. Ni tak ada. Sebenarnya semua ibadah Allah bagi ni nilainya mahal. Sebab yang membuat yang menyusun ibadah itu Allah. Yang memberi itu Allah. Allah mampu beri lebih lagi apa yang kamu buat. Kalau kamu ukur nilai ni, nilai ni, nilai ni, nilai ni. Tapi kalau kita buat semua, Allah mampu berikan. Sebab itu kalau ingatlah, saya pernah cerita yang
hari apa, hari apa ni, pertabalan diraja. Ada satu cerita tentang hikayat solihin. Ada raja punya hari apa, hari, bukan hari pertabalan, hari apa, hari keputeraan. Hari keputeraan. Kita masa hari keputeraan tu lah banyak yang dapat Datuk kan. Dapatlah Datuk. Syaruhan pun dapat Datuk, Jackie Chan pun dapat Datuk. Hebat betul Malaysia ni. Tak pernah negara lain bagi orang lain, bagi Datuk, dia bagi Datuk. Bagus betul lah. Inilah raja-raja Melayu. Baik. Jadi kalau kita lihat ketika mana hari apa kata, hari keputeraan diraja, tiba-tiba raja kata okey, better nak bagi apa, bagi kurnia. Tu yang mahal tu. Tu yang orang bekerja tu. Tunggu bila raja nak bagi kurnia ni. Raja kata dengan apa ni, dayang-dayang dia. Dulu kan dayang-dayang. Saya nak bawa, better nak bawa dayang-dayang semua masuk dalam bilik apa, bilik singgah sana ke, bilik beradu ke. Tak pernah, bukan mudah tau. Bukan mudah nak masuk bilik raja ni. Sebab raja ni raja bujang. Ini raja bujang. Raja muda. Ini raja muda. Patutlah orang mengaku tu apa, raja muda Brunei. Raja muda, handsome raja-raja, anak-anak raja ni. Jadi okey, masuk. Lepas tu buka semua apa ni, kosmetik lah apa semua, rupa semua. Yalah, maklumlah raja dia punya barang bukannya satu dua. Dia punya set berapa banyak. Itu kalau pergi garaj kereta istana diraja agaknya 30 buah ada tu. Tapi nak pakainya mungkin baru 3-4. Baik bagi kita. Baik. Jadi bila masuk, okey, apa saja nak, set anting-anting ada, set baju ada, set apa ni, macam-macam lah. Orang perempuan lebih tahu lah. Sekarang salah cakap kan. Baik, kalian boleh ambil satu je. Saya suka bawa cerita ni dengan anak-anak muda. Saya suka cerita ni sebab supaya senang cerita ni. Cerita ni senang. Siapakah Allah? Cerita ni kata kalian boleh ambil satu je. Dalam banyak-banyak ni, cari yang paling the best yang kalian nak ambil, nanti better kurnia. Lepas tu dayang-dayang pun okey, better akan keluar dalam 15 minit lagi. Better datang, semua orang dah pegang apa yang dia nak. Tapi ingat satu. Lepas tu apa ni, raja pun keluar. Raja muda keluar. Lepas tu semuanya tengok, itu cerita P.Ramlee apa, nyawa dengan apa nama tu, Nujum Empat Belalang. Nujum Empat Belalang. Hailah nyawa, hailah badan. Kan bila dia masuk istana raja, kau tengok tu, aku ambil ni, kau tengok tu, aku tengok je kau ambil. Itu maknanya raja punya tempat tu. Agaknya macam mana kalau kita diberikan peluang masuk istana raja. Kita tengok kat luar je, yang kita tahu naik kereta, tengok je, itu di istana raja, tapi tak tahu apa dalam. Baik. Jadi semua apa ni, dayang-dayang dah ambil. Okey, 15 minit raja pun balik. Raja pun datang. Dayang-dayang semua sudah ambil? Sudah. Raja pun kata, apa kamu ambil? Better apa, Patik ambil ni. Apa kamu ambil? Patik ambil ni. Apa kamu ambil? Orang dah bagi pun tak nak. Saya bagi ni, apa better bagi ni, apa saja nak ambil, tapi satu je. Itu kurnia tahun ni. Ni tahun depan, next year dapat lagi. Tapi ni perempuan syatirah, perempuan bijak. Dia pun macam ni lah. Sekarang ni mungkin kamu tak nak, sebab kamu nak better yang ambilkan. Cewah. Apa yang apa yang kamu nak?
Dia tunjuk, mana ada apa-apa belakang ni. Cakap ni banyak ni, macam-macam ni, apa yang kamu nak? Ini syatirah, bijak membuat. Lalu raja pun kata, apa? Tak ada apa-apa. Kamu nak better? Ya. Orang bagi lain, dia nak lain. Lalu dia kata, kenapa kamu pilih better? Better dah bagi kurnia yang lain-lain. Patik nak tuanku, sebab kalau Patik ambil pilihan yang tuanku bagi kurnia tadi, dapat satu. Tapi kalau Patik pilih tuanku, Patik dapat semuanya. Macam itulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita buat itu, kalau kita pandang pada nilai ibadah, sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya kita nak tuan kepada ibadah tadi, pemilik ibadah tadi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buat, tapi ini tahap tinggi lah. Jangan pula cakap, lepas ni saya, itu kalau tuan-tuan perempuan dapat sampai tahap tu, saya memang selut lah. Ini tak, buat semua tak. Kan saya bagi contoh pula. Macam kita lah datang rumah orang. Datang rumah orang, jemputlah datang rumah saya. Rumah awak apa ada? Adalah, ada meja, ada kursi, ada ni lah, macam tu. Saya punya rumah pun ada. Kan orang kata jemputlah datang. Saya ada buat kenduri sikit, ada kambing bakar, kambing golek. Dengar, peminat kambing tak boleh lepas tu. Kambing golek keluar, kan? Jadi macam itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dalam ibadah tu ada nilai daripada pemberian Allah? Sebab itu nak didik hati. Nak didik hati. Kita nak buat benda mesti ada something. Anak-anak ni pun kalau buat sesuatu, bapak suruh, kalau bapak bagi reward, lagi laju. Ini tak ada, kau buat je lah, bapak suka. Kata bapak suka lain, kau buat semuanya suka. Tapi reward, ada reward. Ada apa kata, ada ganjaran, ada pemberian lain. Tapi tengok kata Sayyidina Ali, andai kata, ni tahap tinggi ni. Ni tahap tinggi ni. Macam mana ya Ali, boleh tak kau gantikan tempat tidur aku? Ya Ali, boleh ganti tempat tidur aku? Sedangkan Ali dah tahu dah, itu tempat Nabi nak dibunuh. Boleh ada anak muda nak gantikan orang yang nak kena bunuh? Maknanya macam tu. Sayyidina Ali, boleh gantikan tempat tidur aku? Naam ya Rasulullah. Itulah dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah yang sudah pasti malam hijrah Nabi akan dibunuh. Allahu Akbar. Itu yang perkataan dia tu. Kalaulah disingkapkan tabir, di belakang tabir, nescaya tidaklah aku bertambah keyakinan. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan itu walau sejuzuk daripadanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Keyakinan itu diibaratkan dengan keteguhan iman pada ketetapannya dan ketegapannya, umpama gunung yang tinggi, tidak akan digoncang lagi oleh syak dan ragu-ragu. Macam gunung lah. Gunung kalau kita tengok kan, dia gunung dalam Quran sebut sebagai pasak bumi. Ni siapa-siapa yang tak tahulah, anak-anak remaja ni tak tahu. Kamu tahu tak, dulu bangunan-bangunan kita ni, dia tak pakai mismar, dia tak pakai paku, dia pakai pasak. Macam mana pasak ni? Pasak ni contohnya kayu yang besar, lepas tu dilobangkan kayu tu, dilobangkan kayu tu, dimasukkan satu kayu lagi dekat lubang tadi tu. Itu namanya pasak. Lagi kuat, dia keluar lubang tadi tu, dia lubangkan lagi, lepas tu bawah kayu yang tadi tu ada lubang lagi.
dia selak lagi. Itu namanya pasak. Dulu masa saya belajar silat dulu, ada bahagian seni tu, pasak, pasung, pagar, ruyung. Pasak macam mana lupa dah. Susah. Pasak, pasung, pagar, ruyung. Habis. Nak apa gambaran silat Melayu ni? Orang nampak macam tu je. Apa benda dipukul ni? Pasak, pasak, pasung, pagar, ruyung. Ini umpama kepala orang. Ini umpama orang yang kita dah tangkap, terpegang, agak muka macam mana? Hancur, habis. Itu orang belajar silat. Ini silat. Orang hari ni ada pistol lah. Ini orang yang belajar silat kena peli dengan orang yang tak suka silat, ataupun orang yang tak tahulah tentang seni persilatan ke seni bela diri ni. Orang hari ni ada pistol lah. Kita tanya soalan, kau rumah kau ada pistol? Yang sekarang sebut ada pistol tu, pistol dah ada ke? Pistol lain ada? Itu pistol tu tak boleh. Pistol ada tak? Kenapa orang Melayu dulu silatnya memang sampai sekarang hitam? Sebab mereka ni bergerak waktu malam. Mereka lawan dengan penjajah dulu waktu malam. Waktu malam gelap. Orang selalunya, orang kafir, malam ni dia pesta, malam dia enjoy, malam dia mabuk. Masa itulah orang tentera Islam, tentera Melayu, masa itulah mereka melawan musuh. Masa itulah mereka dapat senapang. Ini kata orang belajar silat hari ni dah ada pistol. Mana pistol kau? Yang peli orang belajar silat kenapa? Sedangkan itulah ilmu ulama Melayu. Siapa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani? Cari, buka sejarah. Siapa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani? Siapa dia? Raja Haji Fisabilillah, lawan dengan Belanda. Ini dah buka filem Melayu. Baik, okey. Keyakinan itu diibaratkan dengan keteguhan iman seperti gunung yang tinggi, tidak akan digoncang dan tidak dapat digegarkan oleh waham dan keliru. Dia kalau dalam ilmu fiqh, dia ada 4 kedudukan. Yakin 100%, syak 50%, syak 50%, zon 75%, waham 25%. Tahu tak? Pernah dengar ni? Syak, zon, waham, yakin. Ini dalam bab apa? Bab tayamum. Kalau kita belajar fiqh, bab ni disebut dalam tayamum. Kalau kita berada di tempat yang kita rasa-rasa macam ada air, tak ada air, berapa? 50 kena cari air juga. Kalau 75 memang kena cari. Tapi cari air tu pula dia ada jarak dia. Dia ada jarak dia. Kalau 50 jarak dia 300 hasta kan? Dia ada dia punya kilometer dia. Tapi yang itu bukan. Kalau syak 5,000 langkah. Kena cek lah dia punya berapa kilometer. Lepas tu kalau syak 50. Kalau zon lagi banyak. Kalau zon maknanya 75%. Maknanya 75% ada daripada tak ada. Kalau 25% tak ada, 25% ada,
75% tak ada. Jadi tak perlu cari. Tak perlu cari air. Cukup dengan tayamum. Tu dalam bab fiqh. Jadi dalam kita beriman kepada Allah, sebab tu disebut adakah syak dan ragu-ragu tidak dapat digegarkan oleh waham dan keliru. Tu syak, ragu-ragu, waham. Zon sangka-sangka. Lepas tu dalam firman Allah SWT sebut, inna ba'dadh dhanni ismun, sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka itu dosa. Sebab itu jangan buruk sangka dengan orang. Kalau kita tak tahu, jangan cepat menghukum. Sesuatu benda yang kita ragu-ragu, maknanya kita tak yakin, jangan kita cepat menghukum. Tangguh dulu. Tangguh dulu sampai kita benar-benar yakin, baru boleh hukum. Kalau tak tahu, baik hati-hati. Dengar ke, cakap ke, sampai ke, sebar ke, hati-hati. Inilah hari ni punya penyakit WhatsApp, penyakit Instagram, penyakit Telegram, penyakit apa, TikTok, ini semua penyakit internet, segala-galanya kat situ. Kalau salah kongsi, benda itu tersebar, dia tak boleh berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang ni WhatsApp boleh matikan, WhatsApp boleh delete. Tapi kalau dah sebar, macam mana? Dah sebar baru nak delete esoknya, tak ada, habis dah sebar. Orang yang pertama sebarkan tu hati-hati. Maknanya berhati-hati. Sebab tu kalau boleh janganlah kita jadi orang pertama. Selalunya kalau kita dapat berita, jangan sibuk nak jadi orang pertama. Biar lewat pun tak apalah. Sebab takut benda tu tak betul. Kalau benda tu tak betul, bak kata pepatah Melayu, telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padahnya, badan binasa. Baik. Jika ada yang datang mengganggu dari luar, telinga tidak akan membuka pendengarannya, dan hati pun tidak akan mengambil peduli kepadanya. Orang yang sifat yakinnya demikian, syaitan tidak akan berani mendekatinya. Sebab tu kalau kita tengok azan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'thul maqamal mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sebab tu kalau kita lihat ada sedikit kajian yang dibuat oleh para hari ini ilmuwan agama. Setiap ada satu riwayat, saya tak silap kat dalam kitab ni pun ada, akan disebutkan setiap 100 tahun akan lahir mujaddidul ummah. Setiap 100 tahun akan lahir orang yang akan memperbaharui, bukan memperbaharui agama, maknanya memperbaharui kesatuan ummah, sehinggalah sampai kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi ada sedikit perbincangan bagaimana tahap keimanan ataupun tahap apa yang kata, tahap prestasi, bolehlah tahap prestasi kepada kekuatan iman umat terdahulu sampai sekarang. Mereka telah buat tiga kategori. Pertama disebutkan tentang ilmu. Kedua, amal. Ketiga, cinta. Pertama ilmu, iman, ilmu, amal, cinta. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berbelah bagi. Sebab itu ada sahabat Nabi kata apa? Ya Rasulullah, andai kata kalau andai kata di hadapanmu ada laut, maka engkau berenang untuk merenangi lautan tersebut, maka kami akan ikut. Andai kata ada gunung di hadapanmu, engkau perlu mendaki, maka kami akan mendaki bersamamu. Andai kata kalau ada apa yang ketiga ni, lautan api ke, maknanya benda yang duri-duri di dalam perjalanan, engkau perlu berjalan kepadanya, maka kami akan ikut. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Al-Ansar. Perkataan Al-Ansar semasa nak berperang dengan Quraisy, perang Badar. Perang Badar. Tapi jangan satu lagi, ya Muhammad, kalau kamu pergi, kami akan ikut. Tapi bila Rasulullah pergi, dia cabut. Tu siapa? Tu munafik. Tu orang munafik. Baik. Iman, ilmu, amal, cinta. Baik. Pada zaman para sahabat dulu, mereka ni tiga-tiga ni ada. Tiga-tiga ni terkumpul. Mereka ilmu ada, amal ada, cinta ada. Tiga. Lepas tu dikatakan golongan setelah itu, golongan khalaf, golongan salaf, golongan khalaf. Golongan salaf 500 tahun. 500 tahun. Setelah itu bukan 500 tahun, 300 tahun. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Tu 300 namanya salaf. Kalau kita sebut salaf tu, ini golongannya. Lepas tu khalaf. Sebenarnya kita ni termasuk khalaf lah. Tapi khalaf kita khalaf berapa? 1445. Punya jauh. Kalau 1445. Ni saya suka kongsi. Nabi Muhammad umur 63 tahun wafat. Cuba bahagikan 63, berapa kali dah?
Cuba bagi 1445 bahagi 63. Makna 63 tu berapa kali dah? La haula wala quwwata illa billah. 23. 23 setelah wafat Nabi SAW. Okay, tolak 23 maknanya tolak 3 kurun. 3 kurun sahabat, tabi'in, tabi'in 100, 200, 300. Tolak 300. Berapa? 1145. Okey, 1145 tu sampai ke kita daripada 300 tahun. Allah. 1145 dah berapa kali meninggal dunia? Andai kata diberi nyawa, berapa kali meninggal lah? Maknanya lepas orang-orang yang generasi terbaik, yang saya sebut ni generasi terbaik, generasi terbaik 300 tahun. Sebab Nabi sebut khairul qaran qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu Rasulullah dengan sahabat 100 tahun. Lepas tu 100 tahun tabi'in. Kalau tuan-tuan nak tahu, dekat ni lah imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tu semua kat situ. Tiba-tiba kita hari ni nak tolak mereka. Pelik. Ada yang tak nak. Minta maaf saya cakap. Hatta imam apa? Imam Syatibi ke Imam apa nama? Imam apa? Imam apa? Allahu Akbar. Lupa pula imam yang diikuti oleh Mujassimah. Apa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tu semua lepas 300 tahun. Lepas 300 tahun. Tak adanya dia tak jumpa. Maknanya yang kita ni betul jalan kita. Kita ikut mazhab Syafi'i. Orangnya hidup zaman 300 tahun tu. Kita ikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, hidup 300 tahun tu. Kita ikut Imam Muhammad Junaid Al-Baghdadi, tu jalannya Tariq Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kita orang Melayu ikut tasawuf Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali ikut jalannya Imam Muhammad Junaid Al-Baghdadi. Itu pun dalam 300 tahun tu. Mana kita yang sesatnya? Mana kita yang salahnya? Kita dah ikut jalan yang sama. Ni wirid lepas semayang, kunut, tahlil arwah, ini semua pada zaman Syafi'iyah tadi. Mazhab Syafi'i. Jadi tak terkira. Ada satu kitab, kalau tuan-tuan nak rujuk betul-betul mazhab kita ni betul tak betul, saya sekarang tengah rumikan buku tu. Nama dia Senjata Syariat. Senjata Syariat. Tu dalam tu semua imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah ada. Dalam tu ada imam, ada faham, ada pendirian. Okey. 300 tahun tu dia. Ilmu, amal, cinta. Baik. Lepas tu 500 tahun dikatakan khalaf. Khalaf tu 500 tahun. Jadi berapa tadi? 1145. Okey, tolak 500. Tu dia. Kita ni lepas dia khalaf yang pertama tu, khalaf yang pertama 500 tahun tu, 645 kita berada di dalam era tu. Dan kata era yang kedua tu, dia dah ilmu je tinggal, amal pun kurang. Sahabat, ilmu, amal, cinta. Amal ada, cinta ada. Lepas 500 tahun tu kita apa tinggal? Ilmu tak semua, minta maaf cakap, hatta mufti ke apa semua rujuk balik. Kita tak ada orang yang boleh menjadi mujaddid, boleh keluarkan mazhab sendiri, tak ada. Sebab tu kalau kita tengok masa dulu, pernah dengar nama Imam Nawawi? Pernah dengar nama Imam Al-Ghazali? Cuba tengok dia punya kriteria tu,
boleh tak melayakkan dia menjadi imam mazhab? Boleh. Tapi mereka tak nak. Mereka hormat orang yang dulu. Sebab tu Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Al-Ghazali mazhabnya apa? Syafi'i. Sebab tu kita tengok kurun yang 500 tahun tu, itu ada Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, semua tak adab, beradab dengan orang dulu. Tapi peliknya orang yang hidup 600 lebih sombong dengan mereka. Imam Ghazali bukan betul, tuan-tuan. Ada seorang doktor daripada universiti kat Malaysia ni. Doktor bukan lelaki, perempuan. Dia telah mengeluarkan statement, Imam Al-Ghazali banyak keluarkan hadis-hadis dhaif. Sedangkan ulama dulu tak cerita benda ni. Tiba-tiba mulut keluar daripada seorang doktor daripada negara kita yang tercinta ini. Punyalah beradab. Tak ada hormat dengan orang dulu. Tahu tak ayah anda bonda, tuan-tuan perempuan? Ini bukan saya dongeng ni. Saya cakap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya, ya Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi kata, apabila anda melihat orang zaman itu menghina orang zaman sebelumnya. Kiamat lah. Kiamat nak dekat bila kita tengok orang zaman itu sentiasa memburukkan orang zaman sebelumnya. Memburukkan ke, menghina ke, menyalahkan ke. Ini ada. Habis lah. Itulah zamannya. Maknanya kita dah masuk zaman tu ke belum? Hari ni ada tak orang kutuk Imam Syafi'i? Ada tak orang salahkan Imam Malik? Ada. Ada tak orang salahkan sahabat Nabi? Ada. Sampai buat seminar dekat satu negeri tu. Sampai buat seminar. Betulkah yang mana benar, Sayyidina Ali ataupun Muawiyah? Dia dah buat macam tu dah. Dah berbincang, dah mengeluarkan satu statement yang boleh menjatuhkan maruah para sahabat Nabi SAW. Hati-hati. Sebab tu kita di zaman sekarang ni jangan kita main-main. Sesungguhnya Allah itu maha hidup. Allah melihat apa saja yang dilakukan oleh setiap hambanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana la yafraqu min zilli Umar wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya syaitan takut dari bayangan Umar. Ni best ni. Cuba dengar hadis ni. Sesungguhnya syaitan takut dari bayangan Umar. Bayangan bayangan ni maknanya lintasan Umar. Maknanya Sayyidina Umar bila lalu situ, lepas tu Sayyidina Umar dah tak lalu, syaitan takut bayangan dia tu, bayangan lintasan dia. Dan setiap Umar berjalan di suatu lorong, nescaya syaitan akan lari mencari lorong yang lain. Ya salam. Ini syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Dulu ada satu seminar ataupun ada satu ceramah daripada seorang ulama daripada negara Arab, daripada Yaman, datang ke UAE. Tiba-tiba ada seorang, dia dengar yang datang tu Habib, nama dia Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri, datang ke UAE. Lepas tu bila beliau cerita tentang akhlak Nabi, akhlak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian dia pun angkat tangan. Dia kata, wahai tuan penceramah, saya rasa zaman sekarang ni tarbiyah Abu Bakar dah tak boleh pakai. Tarbiyah yang boleh pakai Umar. Sebab Umar disegani oleh lawannya. Kalau kita ikut macam Sayyidina, dia minta maaf cakap, dia tak naklah sebut Rasulullah. Sebab ada orang cakap, ada orang faham Rasulullah tu lembut. Ada satu yang Rasulullah tu lemah lembut, Rasulullah tu pemaaf, kalau orang buat salah maafkan. Betul? Adakah Rasulullah SAW itu hanya gambaran, maknanya menunjukkan kemaafan saja, ataupun Rasulullah ini ada waktunya Nabi tegas? Ada kalanya para sahabat tak mampu nak tengok muka Nabi, berubah muka Nabi merah apabila memainkan agama Nabi, agama Allah. Kenapa kita hari ini tak boleh? Kalau orang nak mainkan agama kita, kenapa kita tak boleh tunjuk marah kita?
Kenapa? Oh, tak apa, kita kena tolak Ansur. Sila bulan tolak Ansur dan sekali kamu ditolak terus. Sebab tu Islam ada kalanya marah, Islam ada kalanya tegur, Islam ada kalanya nasihat. Bukannya semua okey, boleh. Macam mana berlakunya perdamaian Hudaibiyah? Baca sejarah perdamaian Hudaibiyah. Macam mana disebabkan perdamaian Hudaibiyah Rasulullah balik ke Mekah? Sebab apa? Bukankah sebab garang? Bukankah sebab tegas? Baca sejarah. Ketika mana perdamaian Hudaibiyah 10 tahun genjatan senjata. Saya sebut bahasa kita lah, senang. Orang tak tahu perdamaian Hudaibiyah, genjatan senjata 10 tahun, 10 years, 10 tahun. Masa tu ada sabotaj dari orang Quraisy. Orang Quraisy pergi bunuh di antara sahabat Nabi SAW dalam kawasan pedalaman. Lalu datang orang Quraisy jumpa Nabi. Wahai Nabi Muhammad, jumpa, nak orang kata apa? Nak toleransi ke? Nak orang kata slow talk ke? Tak ada. Ini hak Allah, kamu dah mainkan. Rasulullah tunjukkan ketegasan. Dan sebab itulah akhirnya berlaku baliknya Nabi sampai ke Mekah kembali. Kalau tak, Nabi tak buat begitu. Nabi tengok Hendon bila datang, Hendon nak minta maaf dengan Nabi. Hendon siapa? Tanya anak-anak remaja ni. Hendon siapa? Hendon siapa dia? Hendon siapa? Hendon tu bini Abu Sufyan, bini Perdana Menteri. Hendon tu bini Perdana Menteri. Hendon pernah memamah daging bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah. Dia pernah insaf, bukan, maknanya masuk Islam, tapi Nabi Muhammad tak tengok muka dia. Nak menunjukkan kat sini kita ada benda yang kita kena tunjuk stand kita. Tak boleh semuanya tolak Ansur. Ini tak, ada kalanya kena tunjukkan garang kita, tegas kita, barulah orang gerun kita. Ini langsung sampai orang dah tak gerun kita dah, sampai dah tak kenal siapa tuan, siapa tuan, siapa menumpang. Lepas itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, ada soalan, orang tanya, mana lebih kuat, mana lebih garang? Orang kata Sayyidina Umar garang, betul? Tahu tak, Sayyidina Umar pernah kena tegur dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan teguran tadi, Umar kata memang patutlah Rasulullah pilih kamu menjadi pengganti Rasulullah. Tahu bila? Itu memang terang-terang lah. Tak, ada satu lagi, iaitu setelah Rasulullah wafat, orang Quraisy, ada sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, maknanya ada orang-orang yang pernah beriman, dia telah murtad. Ini cerita ni termasuk orang pergi ke Yaman. Ini buka sejarah macam mana Sayyidina Abu Bakar masuk Yaman. Sayyidina Abu Bakar walaupun ada pendapat kata masuk Yaman, ada kata tak masuk Yaman, sebab nak ambil orang murtad. Orang murtad tu pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tegur Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, tak payahlah kita susah-susah nak memerangi orang murtad. Hari ni Rom dengan Parsi dah kuat. Mana tentera Rom, tentera Parsi dah nak lawan orang Islam. Orang murtad ni anggap je dah, biar je lah. Okeylah, kira lepaskanlah mereka. Tahu apa Abu Bakar kata? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Adakah ayat the best tu, ayat bahasa Arab, ajabarun fi jahiliyah wa khawar fil Islam. Ajabarun fil jahiliyah wa khawar fil Islam. Adakah engkau ni nampak garang pada waktu jahiliyah, penakut waktu Islam? Tengok, itu teguran Abu Bakar pada Sayyidina Umar bin Khattab yang hadis ni sebut
apa bayangan Sayyidina Umar tadi dilari ditinggalkan oleh syaitan. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang, sebab-sebab meneguhkan keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid din wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong tanda sekarang patah balik bimbang juga, memang tak khatam lah kita. Muka surat 11. Sebab-sebab meneguhkan keyakinan. Saya minta izin, saya ada sekolah tahfiz saya dekat Taman Keramat. Dalam pembiayaan perjalanan sekolah agak ketat sikit, agak sukar di dalam musim lepas Covid ni. Jadi siapa-siapa yang nak derma bolehlah derma kat tabung di belakang sana. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, ayah anda, bonda yang terhormati, abang kakak, muslimin muslimat rahmatullah, atas perkongsian ilmu dengan saya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.